melabur dalam dagangan anda dalam satu perniagaan dan anda bergantung kepada sistem. Jadi sebelum kita masuk kepada topik ni, kita recap sikit apa yang kita dah cover mengenai inventory diri. Jadi tolonglah buat. Ramai tanya macam mana nak trade. Dia sama juga macam kita berniaga. Dia bukan hanya cerita buka kedai. Kita kena lihat persiapan diri kita. Dan bukan hanya cerita tahu berniaga. Kita kena kenal dan tahu apa kita nak. Wassalam Kimi. Zuan, Waalaikumsalam. Jadi mulakan di sini dahulu. Ramai tanya macam mana nak start trading. Kalau tanya saya akan bagi yang exercise penetapan kepercayaan tu. Kalau yang tu tak dapat buat, saya give up. Saya direct bagi tahu. Tak guna nak belajar. Teknik semua bagus. Apa-apa juga teknik, dia sama macam cara orang berniaga. Semua orang nak jana keuntungan. Terdapat pelbagai cara, terdapat pelbagai kaedah, terdapat pelbagai produk yang kita niagakan. Yang utamanya adalah kepada kita dahulu. Kita tahu apa yang kita nak. Jadi buat yang kita dah bincangkan sebelum ini mengenai penetapan kepercayaan, persiapan dari sudut modal, mengenali masa yang kita nak luangkan untuk trading. Kita tak nak dagangan tu menguasai kita ataupun kita berdagang dekat time frame yang tak sesuai. Yang saya maksudkan tak sesuai adalah kalau anda seorang yang mempunyai tak banyak masa bekerja, cuba untuk trade di time frame yang kecil. Kononnya masuk cepat, keluar cepat. Itu tak sesuai. Seriously, itu tak sesuai kepada mereka yang tak punya banyak masa. Kalau ada pun adalah bagi mereka yang mempunyai kemahiran teknikal yang amat tinggi. Dan dagangan ni dia bukan satu yang mudah. Teknik mudah. Teknik tak ada apa. Cuma nak ikut dia, nak disiplin dia. Itu yang payah. Dan istiqamah lah nak buat benda berulang-ulang. Benda tu yang payah. Jadi untuk selepas ni kita dah mula cover untuk bahagian ini. Untuk sistem dagangan. Dan saya bawakan kepada anda 3, 7, 11. Sistem 3, 7, 11 ni adalah satu trend following punya sistem berasaskan kepada sequence, siri, pergerakan struktur yang secara loose dia adalah kepada Elliott Wave. Kalau tanya saya adakah Elliott Wave ni bagus? Semua sistem bagus. Semua sistem bagus asalkan anda buat benda berulang dan anda memahami apa yang anda buat. Semua sistem bagus. Cumanya dalam apabila kita melihat kepada sistem dagangan, dia terdiri daripada dua. Yang pertama adalah kepada model pasaran yang kita ikut. Apa pelan dagangan anda daripada satu teknik yang anda ikut. Dan anda memahami prestasi sistem tu berdasarkan anda dah test dia. Jangan percaya kepada prestasi saya, prestasi orang. Anda buat dia. Anda letakkan dekat satu. Saya always selalu mengulang kepada penggunaan demo. Dapatkan frequency of trade, tradable setup yang anda boleh trade. Yang kedua adalah dapatkan R multiple untuk sistem anda bagi satu jangka masa. Dapatkan winning percentage dia. Dapatkan expectancy untuk sesuatu sistem yang anda buat. Jangan percaya saya, jangan percaya Siti Wani, jangan percaya Azmi, jangan percaya Imran ataupun apa-apa yang anda nampak dekat YouTube ke, PDF ke, apa ke. Yang percaya adalah anda percaya apabila anda dah pakai dia dan anda mengetahui prestasi itu apabila anda pakai. Dapatkan benda tu. Dan yang kedua adalah kepada model size posisi. Jadi ini adalah something yang berlainan kepada setiap individu. Ini kita dah tekankan dalam dalam sesi sebelumnya, sebelum ini mengenai anda punya toleransi kepada risiko, makna duit yang anda letakkan dalam perniagaan online. Okey, jadi itu kita recap sikit apa yang kita dah cover sebelum ni. Jadi kali ini kita akan melihat kepada asas, kepada struktur pasaran, dan saya lari sikit daripada apa yang ada dekat nota ni, sebab nota-nota ni bagi siapa yang tak tahu lagi available kepada semua
dekat server Discord saya. Anda pergi kat situ, ada link untuk anda download semua nota saya. Even chat kita pun ada yang saya update setiap hari. Dapatkan secara percuma. Semua ada kat situ. Okey. Kita masih lagi dekat nota. Asas struktur. Simple. Trend hanya terbentuk apabila kita ada pergerakan yang bersiri. Ya. Pergerakan bersiri, kita ada low, high, higher low, higher high. Itu pergerakan bersiri dan kita ada uptrend. Senang nak tengok, susah nak ikut. Benda tu. Downtrend adalah apabila kita ada siri pergerakan struktur yang membawa ke bawah. Itu dia. Ya. But of course kalau kita tengok chart, kita tak nampak yang line dia cantik macam ni, satu struktur cantik je. Kalau anda tengok chart, mostly kita lihat terutamanya dekat currency market adalah benda ini. Sebabnya trend tak sentiasa terbentuk dalam pasaran. Fahamkan yang itu. Kecuali dekat indeks, kecuali dekat pasaran saham. Dekat currency market, anda ada dua central bank yang cuba untuk menstabilkan mata wang dia. Sebab itu kita nampak kebanyakan masanya dia berada dalam keadaan sideways, mendata. Itu asas, pegang yang tu dahulu. Ya. Dan apa yang saya kongsikan dalam Edit Wave adalah mengenai bagaimana kita memahami memahami aras harga ataupun kepada struktur berkenaan yang tadi tu. Bilanya kita katakan dia dalam keadaan trending, bilanya kita katakan dia dalam keadaan yang mendata, pembetulan, dan bilanya kita katakan trend tu berlaku. Dan untuk memahami benda ni, kalau kita gunakan Elliott Wave tahun 1930, RN Elliott, dia tak masukkan faktor ini. Saya masukkan, saya bagi amaran awal-awal. Bagi siapa yang pernah belajar Elliott Wave, kalau dengar apa yang saya sebut, ada bahagian-bahagian dalam Elliott Wave yang saya tak pakai. Tapi saya akan bentangkan kepada anda dahulu, fahamkan dia wujud dan kenapa saya tak pakai dia, saya akan terangkan dalam sesi akan datang. Dan faktor yang ketiga adalah kepada faktor masa. Di mana bila kita nampak pergerakan trending, biasanya kita nampak pergerakan yang cepat, datang dengan momentum dalam masa yang pantas. Apabila kita melihat pergerakan sedang melakukan koreksi, kita akan dapati ia akan ambil masa, berkecamuk, sekejap atas, sekejap bawah. Itu adalah kepada pergerakan correction. Okey. Now, ada few asas yang saya nak anda kuasai. Yang pertama, yang saya pakai ini untuk chart setup, untuk chart setup, tak kisah time frame berapa. Anda pakai 1 saat, anda pakai 1 tahun punya time frame, tak kisah. Ini adalah setup saya untuk chart. Yang pertama, penggunaan bar chart. Saya tak peduli candle, bukannya candlestick tak bagus, candlestick bagus. Cumanya dalam sistem ni, saya tak peduli candle. Candle tu bullish ke, island reversal ke, pattern dead cat bounce ke, double ke, saya tak tahu. Saya assume saya tak tahu. Boleh? Triple top, double top, upper top, saya tak tahu. Boleh? Sebab itu saya gunakan bar chart. Itu yang pertama. Ya, gunakan background putih. Kenapa putih? Sebabnya itu standard dalam Edit Wave. Boleh? Okey? Dan penggunaan bar chart. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setup untuk indikator. Ya, ada 2 indikator yang kita gunakan. Yang pertama adalah RSI. Ini adalah setup untuk RSI dia. Okey, saya gunakan 13. Apply dekat close, itu standard. Color hitam, tak ada level. Boleh?
Ini standard lah 0 ke 100 ya. Skil atas, skil bawah dia. Okey. Itu yang pertama. Untuk ni relative strength index ni untuk melihat velocity. Velocity, laju dia, laju pergerakan tu Okey, itu kita akan terangkan dalam sesi akan datang. Okey. Yang kedua adalah stochastic oscillator. Parameter yang saya guna pakai adalah 13, 3 dan 3. Price field, standard, low dan high. Color tak kisah. Saya tak peduli dengan color-color ni. Okey, level tak kisah, tak ada. Scale seperti biasa 0 ke 100. Show kepada semua. Okey? Ini kita akan terangkan nanti kenapa kita menggunakan apa fungsi-fungsi dia, dan penggunaan stokastik tu adalah untuk melihat momentum. Itu beza dia. Velocity adalah RSI. Stokastik adalah untuk melihat momentum. Ya. Itu adalah dua indikator yang saya gunakan dalam sistem 3711. Okey, dua lagi tool. Yes, untuk kira wave dan untuk untuk melihat kepada struktur. Okey, dua lagi tool adalah kepada Fibonacci expansion dan Fibonacci retracement. Jadi level-level yang saya pakai adalah kepada level-level ni. Okey, ada yang tanya kenapa tak pakai zigzag, kenapa tak pakai elliott wave indicator. Saya tak pakai semua tu. Saya buat dia manual. Saya tak pakai benda tu. Saya dah test macam-macam. Jangan tanyalah kenapa. Macam-macam. The best is still pakai mata. Tu yang masih the best. Sebab saya menggunakan correlation. Itu kita akan terangkan dalam sesi minggu depan kepada dinamik pasangan. Okey. Fibonacci extension. Fibonacci extension adalah untuk mengira pergerakan apabila kita menjangka satu pergerakan satu pergerakan tu akan bergerak ke depan. Jadi kalau kita katakan 100%, kita ambil 3 kaki, 100% ni adalah sama jarak, sama panjang dengan yang belakang. Kalau kita katakan dia naik 1.618, panjang ni campur 1618 daripada panjang belakang ni. Ni adalah 1618. Tambah lagi lah. Contohnya, kalau ini adalah KLCC, ini adalah Zoo Negara, ini adalah Berjaya Times Square. Kita katakan nak pergi ke Mid Valley katanya. Mid Valley sama jarak daripada, kalau kita dekat Berjaya Times Square contoh, kan? Berjaya Times Square. Jadi kalau kita katakan dari Berjaya Times Square nak pergi ke Mid Valley, jarak dia sama macam dari KLCC pergi ke Zoo. Itulah maksud dia. Itu 100%. Ataupun jarak dia sama jauh tapi tambah sikit. Setengah dia. Itu 1.50. Itu adalah Fibonacci ni lah. Fibonacci expansion. Okey. Fibonacci retracement adalah untuk menjangka apabila kita ada satu pergerakan pembetulan dan kita jangkakan ia akan berterusan. Itu Fibonacci retracement. Ini daripada dari apa? Dari Mid Valley. Ini kepada Zoo. Kalau kita katakan, rumah aku tengah-tengah. Rumah kita tengah-tengah. Jadi itu adalah Fibonacci retracement 50%. Okey, itu Fibonacci 50%. Okey, itu adalah dua Fibonacci, Fibo yang saya guna pakai. Ada satu lagi iaitu penggunaan Fibo time, tapi saya tak tekankan dalam pusingan untuk kali ini. Saya belum masukkan lagi. Sebabnya saya nak perkenalkan untuk pusingan
kali ini kepada sequence dan kita akan kira kepada pengiraan lekuk tu untuk memahami apa struktur yang kita akan lihat dan jangka dalam pasaran. Itu adalah asas dahulu ya. Okey. Jadi Elliott Wave. Teori Elliott Wave diasaskan oleh Ralph Nelson Elliott yang hidup di antara tahun 1871 sehingga 1948. Sekitar tahun 1930-an beliau mengkaji pergerakan pasaran, 20 lebih tahun 30-an mengkaji pergerakan pasaran, dan dia memperkenalkan prinsip wave, prinsip gelombang di mana pergerakan turun naik berulang-ulang dalam pasaran. Ekoran psikologi peserta dalam pasaran terdapat 5 benda yang dia observe dalam sistem Elliott Wave. Yang pertama adalah psikologi kumpulan. Kesemuanya itulah yang membentuk pasaran, psikologi player dalam pasaran. Terdapat pecahan di mana bila kita melihat kepada struktur yang besar, struktur besar ni dibentuk oleh fraktal ataupun pecahan di time frame yang kecil, wave dalam wave itulah. Dan setiap pergerakan mempunyai fungsi tersendiri dan faktor volatility memainkan peranan dalam pergerakan pasaran, dan setiap lekuk-lekuk ni mempunyai personality tersendiri. Ini kita akan cover pada esok, tak silap saya. Kita tengoklah, saya punya jadual saya pun tak tahu dah jadual saya. Okey. Jadi, dalam Elliott Wave, yang pertama adalah pemahaman apabila kita melihat kepada struktur yang membentuk arah. Elliott Wave ni dia ini je. Ini je sebenarnya. Ramai orang takut bila sebut Elliott Wave, banyak aku nak tengok. Tak, Elliott Wave ni simple. Amat simple sebenarnya. Dia adalah kerja ni je. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 dan 3. Itu je. Itu je Elliott Wave. Yang 5 ni anda nampak jelas dalam chart. Dan dia membentuk dan nampak arah dia. Simple. Anda tengok, oh ini naik. Anda tengok, oh ini turun. Kalau tak nampak, dia adalah yang 3 ni. Itu je. Of course, dia ada benda berulang yang dilihat oleh R.N. Elliott tadi, dan dia menjelaskan pasal yang ni. Itu yang pertama. Iaitu kepada struktur yang membentuk kepada arah dibentuk oleh 5 wave. Itu dalam Elliott Wave. Okey. Pergerakan yang membetulkan struktur yang membawa kepada arah dibentuk oleh 3 wave. Dia sentiasa pergerakan yang berulang-ulang. Kalau kita nampak 5 wave diikuti oleh 5 wave lagi, ini yang 5 ni merupakan pecahan dalam yang kecil ni. Boleh? Setiap pergerakan 5 akan melengkapkan satu yang lebih besar ataupun 3, tak kisah. Ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan idea dia ada fraktal, pecahan dia. Yang 5 tadi membentuk 1. Ada sama yang 5 dalam yang kecil ni. Itu adalah konsep pecahan dia. Okey? Yang 3 ni, 1, 2, 3, ditandakan menggunakan abjad A, B dan C. Ataupun W, X dan Y. Apa membezakan W, X dan Y serta A, B dan C adalah jumlah-jumlah lekuk dalam ni. Kalau dia 5 wave yang pertama, dia jadi A, B dan C. Kalau dia 3 wave yang pertama, diikuti oleh 3 wave yang kedua, diikuti oleh 3 wave yang ketiga, dia W, X dan Y. Tak apa. Jangan tahu yang tu dahulu. Okey? Jadi yang pentingnya, A, B, C ataupun W, X, Y ni akan melengkapkan wave 2 ataupun wave 4 dalam yang sini. Itu konsep fraktal dia. Konsep pecahan dia. Setiap satu pergerakan tu
Setiap satu structure tu melengkapkan something. Apabila habis 5 ataupun habis 3, dia akan melengkapkan satu structure. Di sinilah Zuan yang indikator tadi. Ni nanti ya. Ini nanti kita akan lihat ya. Okey. Ini asas yang pertama. Untuk yang Elliott wave ni, ya. 1 2 3 4 5 lengkap 1, 1 2 3 4 5 lengkap 1 kat sini dalam pecahan yang lebih kecil. 1 2 3 4 5 melengkapkan 1 yang lebih besar. Ya. A, B dan C melengkapkan 2. A, B dan C melengkapkan 2 ataupun 4 kat sini. 1 2 3 4 5 melengkapkan 5. Yang itulah ya. Kita pergi asas, kita pergi yang asas dahulu. Okey, itu benda-benda yang asas. The thing is, kalau dalam grafik ni macam cantik, senang nak tengok. Bila kita pergi dekat chart, ni rupa dia. Mana-mana chart lah. Kita ambil yang mana nak tengah naik. Kita ambil US30 ni lah ya. Kita buka dekat chart, mana satu tempat 1, mana satu tempat 2, mana satu tempat 3. Tapi kita lihatlah application dia dahulu ya. Sekejap. Dan ramai juga tak tahu macam mana nak start melukis. Tak apa. Itu antara soalan biasa. Saya sendiri bila mula belajar, saya belajar Elliott wave ni tahun 99 kalau nak tahu. 99. Tahun berapa? 99 saya belajar Elliott wave ni. Saya pun give up. Saya lukis lain, cikgu lukis lain. Sekejap saya betul, sekejap cikgu betul. Tak apa. Ya. Saya tak peduli sangat dengan Elliott wave ni. Tapi anda kena faham Elliott wave untuk nak faham chart sequence yang akan saya introduce tak lama lagi ya. Tapi anda kena faham basic dalam Elliott wave dahulu. Okey, balik kepada chart kita tadi. Okey. Jadi, kita nampak application dia dekat sini. 1 2 3 4 5 melengkapkan 1. 1 2 3 melengkapkan 2. 1, 2, 3, 4 dan 5 melengkapkan 1 yang lebih kecil. 1, 2 dan 3 melengkapkan 2 yang lebih kecil. Dan seterusnya kita jangka pergerakan ke atas. Chart apa tu? US30. Chart saya tak payah ambil kat sini. Chart saya ambil dekat server Discord. Tak tahu kat server Discord saya kat mana, pergi tengok Facebook saya. Search Zulkifli Abdul Razak. Anda, chart ni semua anda boleh download dekat situ. Mana-mana chart, UK 100, semua ni ada. GU, semua ni ada kat situ. Okey? Itu fahamkan bahawa dia melengkapkan something. Masalah utama orang buat Elliott wave ni, kalau nak tahu, dengan saya masa mula belajar, adalah dia nak tekan semua lekuk ni. Elliott wave bukan satu yang bagus untuk trading. Saya bagi tahu direct kepada anda. Elliott wave tak bagus untuk trading. Kalau anda cuma melihat kepada Elliott wave sahaja, dia tak bagus untuk trading. Anda kena ada teknik untuk nak gunakan Elliott wave dalam trading. Ingat tak yang kita sebut mengenai trend tadi? Bila kita melihat trend, okey, benda pertama adalah trend apabila kita ada satu structure. Saya ambil yang bawah ni. Second structure. Lepas tu ini break. Betul? Yang ini. Hanya bila trend berlaku apabila ini berlaku. Betul? Masalah bila orang gunakan chart, setiap lekuk, ni 1, 2. Sini 2 habis, kita nak naik. Belum lagi, trend ni belum ada. Ni masalahnya bila orang menggunakan Elliott wave. Bila dia gunakan cara ni.
bila dia belum lagi naik, macam mana nak padam dia? Oh, ni tempat lain. Sekejap. Bila dia menggunakan cara ni, bila menggunakan edit wave cara ni, 1, 2, dan dia kata 2 habis, ni naik. Belum lagi berlaku trend. Ni masalah biasa orang guna edit wave. Kalau nak tahu apa masalah edit wave ni, anda cuma dapat katakan 2 ni lengkap apabila ini naik dalam satu struktur. Saya direct bagi tahu apa masalah dengan edit wave ni. Kalau anda cuma gunakan edit wave dan anda cuba nak trade setiap lekuk ni, saya jamin anda gagal. Anda akan tinggalkan edit wave selepas Waimah macam mana powernya anda lukis, anda akan cuba untuk trade setiap lekuk ni. Saya sendiri ada masalah tu bila saya mula-mula belajar edit wave. Sebab kita rasa kita tahu setiap lekuk yang akan dan dijangka berlaku. Dalam buku dia ikut cantik dah. Memang ini klasik katanya. Tapi kita masuk kat sini, masuk 1, 2, dia naik macam ni, 1, 2, konon ni nak pecut wave 3, katanya wave 3 kat sini, cantik, 1618 target, masuk kat sini, dia tembus ke bawah. Ini masalah biasa dalam edit wave. Saya direct bagi tahu apa masalah dia. Edit wave boleh bagi apa juga kiraan yang anda nak. Sebab itu jangan berharap dengan edit wave. Direct saya bagi tahu. Dia kena ada teknik yang diguna pakai kepada edit wave tu, dan terdapat pelbagai teknik untuk trade edit wave. Edit wave sahaja tak bagus. Direct saya bagi tahu. Kalau anda purist kepada edit wave, minta maaf. Anda pun tahu apa saya sebut. Betul, Kimi? Direct saya bagi tahu, dia tak bagus untuk diguna pakai. Hanya dia. Sama macam anda gunakan support resistance tanpa meletakkan satu elemen lain. SNR ke, RSI ke, apa ke, yang anda guna pakai bersama. 2, 3. Direct saya bagi tahu. Cuma edit wave tak bagus. Trend di sini cuma terbentuk apabila ini break. Kenapa dia color hitam lah pula? Sekejap. Bila ini break. Dua line kita. Dan pada waktu ini, anda dah ada structure trend. Nampak? Pada waktu ini, anda dah ada structure trend. Maksudnya anda dah ada benda ni. Kalau dia macam yang dekat sini, tak break, ini tak ada trend. Di sini ada trend. Tak kisah. Sebab saya tahu macam mana prestasi dia. Saya tahu, Kimi, saya tahu. Kalau purist edit wave, dia akan trade wave 2 di sini. Direct saya beritahu, probability dia amat-amat rendah. Dan dia orang pun tahu apa yang saya sebut. Boleh rekod bagi, saya tak kisah. Sebab kalau kita lihat prestasi yang tak buat benda ni, apa probability untuk dia naik adalah amat rendah. Ini adalah something yang lebih tinggi. Ada satu lagi. Dalam chart, ada something yang kita panggil symmetrical charting. Symmetrical charting, ingat tak pasal ini tadi? Yang mid valley, yang apa semua ni tadi? Mid valley, KLCC ke zoo, apa benda ni tadi? Okey.
The idea is the idea is untuk kita katakan trend tu ataupun structure tu masih ke atas. Ingat tak satu kita tadi yang dalam ni tadi? Dia turun dan tidak lagi mencecah 100%. Tidak mencecah sama jarak. Itu dikenali sebagai incomplete sequence. Ingat, kalau kita ada 1, 2 dan 3, the idea is untuk structure ini 1, 2 dan menuju kepada 3, ini je sebenarnya. Saya nak direct kepada application. Kalau satu dalam satu structure naik, tak cecah 100%, kita ada berapa lekuk lagi untuk dia naik ke atas melengkapkan 3 apabila pembetulan di sini berlaku. Dalam ni, menuju kepada 3 akan ada 1, 2, 3, 4 dan 5 sekurang-kurangnya. Nampak? Itu konsep pecahan dan cuma bila ini berlaku anda boleh trade. Dan dia tak lengkap lagi. Saya bagi direct kepada penggunaan. Anda nak belajar elite wave, nak buat buku elite wave, tak guna. Kita direct nak guna dia untuk trading. Kita lihat dekat chart. Apa contoh yang kita boleh lihat? Contohnya, kita ambil kepada apa yang tengah trend. UK 100. Ini contoh dia. Ini dekat H4. Structure ini kita assume dia habis. Now, macam mana saya katakan structure ni sebagai satu structure? Nampak tak dekat RSI ataupun dekat stokastik ini guna dua benda ni. Kalau daripada kawasan bawah ni di sini, anda nampak tak dekat RSI ni dia buat satu full reset. Maksudnya yang ini tak sama dengan yang belakang. Yang dalam stokastik pun dia buat full reset. Dan ini berakhir dengan divergence. Nanti kita akan cerita benda ni lagi. Itu bila kita cover mengenai ini, kita cerita asas dahulu. Tapi yang asas ni lah yang akan kita guna pakai selama-lamanya. Last dia 53 je. Itu je. Itu yang 53 yang awal tadi. Itu yang paling asas yang Kimi sebut dalam tu. Itu hujung dia. Boleh? Jadi, sekarang ni kita dah ada satu structure. Kita dah ada benda ni. Sekarang ni dah ada trend tak? Tu soalan dia. Dah ada trend tak? Jadi benda pertama kita tengoklah atas ni. Dia dah break tak? Kalau dia belum break, kita belum ada trend. Ini dah naik. Dia belum ada trend. Tak ada cerita 618. Yang pertama tengok dulu ada trend. Faham tak Zuan? Tak ada cerita 0.618, tak ada. Yang pertama, trend dahulu. Ada tak trend? Selagi dia tak break high, ini boleh jatuh ke bawah. Faham Zuan? Kang Naya kita masuk, ingat wave 2. Ingat tak pasal trend tadi? Jadi dia kena break dahulu dan breakout ini hendaklah dalam, ingat pasal 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Jadi ini yang satu structure ni sama dengan satu structure di sini. Iaitu satu structure ni.
Nampak tak apa huruf yang kita guna pakai kat sini? Apa nombor yang kita guna pakai? Nampak tak kaitan dia? Kalau dia break, ini dalam satu struktur yang sama dengan struktur di sini, iaitu nombor 1 merah tu, dan ini breakout 1, 2 ni kita boleh trade apabila berlaku koreksi. Nampak yang tu? Saya nak direct kepada penggunaan. Saya nak ajar anda sampai boleh menulis buku buat apa? Kita nak tengok chart, kita nak tahu macam mana nak pakai dia. Itu lagi penting, bukan tuan? Boleh? Ikut sesi saya. Saya setiap hari bercerita benda ni, Pian dengan Kimi pun naik muak dah. Sebabnya ulang-ulang. Hari-hari kita cerita benda ni. Tapi lama-lama anda akan nampak, oh itu, Elliott Wave tu cuma map. Map tu boleh buat macam-macam. Cumanya kita nak tahu, map tu dah sedia tadi nak pergi atas. Dia bersedia pergi atas bila trend terbentuk. Bila trend terbentuk, bila benda ni break. Kalau dia tak break, tak ada trend. Apa yang betul-betul? kita delay sikit. Oh, pasal nak pakai untuk trade. Ya. Kita delay. Saya hello, saya dari masa depan. Okey, saya terangkan benda ni dah 40 minit. Aduh, tak habis aku. Okey. Faham? Jadi bila ini break, di sini bila berlaku 3 wave correction, anda boleh trade. Pengsan, saya jauh ke depan. Kita delay 20 second ke. Tak apa. Faham? Selagi dia tak break, dia tak ada trend. Jangan mengada nak trade. Ingat tak pasal yang ni tadi? Yang pasal ni tadi. Alah, ni pun satu. Okey. Pasal yang ni tadi. Kalau dia tak break, ini tak boleh trade. Kalau dia break, ini boleh trade. Payah kita ni. Boleh ya? Okey. Salam kenal, baru join dari Ponti. Sunbi. Boleh? Itu yang pertama dulu. Dapatkan yang itu dahulu, saya happy malam ni. Dapatkan yang asas mengenai trend tadi ya. Bilanya kita katakan trend berlaku, bila dia break dalam satu struktur. Satu je struktur dia. Dan struktur berkenaan hendaklah bersifat motif. 1, 2, 3, 4, 5, 1, yang satu sini. Di sinilah konsep-konsep pecahan dalam Elliott Wave tadi. Dia pecah-pecah kecil lagi. Saya pun happy tak kalau abang happy. Mana-mana Farouk. Dapat? Okey. Itu asas yang pertama. Anda dapat yang tu, saya dah cukup happy. Tapi ingat pasal apa? Pasal kalau ini breakout tadi ya. Hukum asas ni saja dahulu. Kalau anda tarik Fibo expansion, kalau dia breakout dalam satu struktur je kan, naik straight mencanak, dia lengkap 100%, pullback ini anda tak dapat nak trade sebab dia dikategorikan sebagai lengkap. Dia boleh terus jatuh ke bawah. Selagi dia tak sampai 100% dan dia pecah dalam satu breakout tu dalam satu struktur, dia tak sampai 100%, pullback dia yang anda akan nampak, kita tengok dekat chart, kalau pullback di sini, kalau ini break kalau dia break dan anda dapati pullback dia lain daripada yang belakang. Anda dapati full reset dekat RSI dia. Anda dapat dekat stokastik dia lain macam. Itu adalah correction yang anda boleh trade selagi dia berada di atas 2 ni. Boleh? Dapat itu dulu. Hari ni kalau anda dapat konsep ini saja, saya happy dah.
Farouk, Zuan, Kimi dengan ni, dia orang tak nak dengar benda ni. Dia orang nak tahu sekuen. Tu lain nanti. Malam ni kita masuk asas dahulu. Ada yang baru ikut. Sebab tu saya kena masuk asas dahulu. Kalau hari-hari cerita advance, yang baru ikut pening kepala. Apa cerita Zul sampai 9, kata sampai 5. Okey. Boleh dapat konsep asas tu dahulu. Anda dapat yang tu sebab itulah yang asas yang kita trade. Asalkan yang asas tadi ada dapat, saya happy. Farouk pun happy. Jadi, ini adalah cerita time pula. Mula-mula, anda print out benda ni dahulu. Mula-mula. Nanti-nanti anda buang dia. Tak apa bang, macam ni best, tak berat. Berat sangat pening pula. Okey. Dalam Elliott Wave, setiap nombor-nombor tu tadi, dia ada faktor masa tau. Saya hadam sequence dia tu kena tengok live abang hari-hari baru faham. Betul Farouk? Dia kena tengok hari-hari. Mula-mula tengok pening kepala. Saya baru first time. Sebab itu saya pergi yang asas tadi, Razali. Setakat ini, saya tak nak orang lain jawab. Saya nak Razali jawab. Razali. Setakat ini boleh faham tak pasal yang ini tadi? 5, yang ni tadi. Yang breakout tadi. Trend. Yang itu boleh faham Yang itu boleh faham. Anda faham yang tu, saya amat happy. Jangan tanya saya macam mana tarik Fibo. Tarik Fibo tanya Imran. Session Imran, tanya Azmi. Okey? Jadi dalam Elliott Wave ni, sebenarnya dia map. Okey? Macam kita tanya negeri mana, dari besar kepada kecil. Elliott Wave adalah satu multi time frame analysis. Anda, okey. Anda tak dapat buka chart Elliott Wave, cuma buka H1. Anda kena buka dari mana kita mula melukis Elliott Wave ni. Dia kena buka kepada chart yang paling besar untuk dia. Masalahnya, kebanyakan broker tak ada, termasuk dekat XM. Saya direct bagi tahu, yang dekat XM, chart dia tak komplit. Contoh, kalau kita bercakap mengenai US 30 ataupun Dow Jones dia start dari tahun berapa? Siapa tahu? Chart dia mula dari tahun berapa? Dow Jones. Mana Dow Jones ni? Ni Dow Jones. Kalau kita tengok chart dia, Dow Jones start dari tahun berapa? Ini tak dapat dah. Dia bermula 1896, 97 chart dia. Untuk permulaan buka time frame besar sekali dahulu. Jadi untuk nak lukis dia tak apa. 1930 tak. Sebelum tu. Daripada Dow Jones dan S&P 500 lah yang R.N. Elliott ni buat nama. Kenapa R.N. Elliott famous? Sebab dia predict 1930, 1929 punya crash melalui pergerakan berulang, kalau nak tahu. Jadi mula dia daripada chart paling besar dahulu. Okey, anda kena buka tempat lain. Saya rasa semua tahu kat mana. Okey, untuk nak melukis Elliott Wave ni. Daripada chart yang paling besar dahulu. Tak apa. Sebab saya sediakan chart-chart ni untuk anda semua. Ya, saya sediakan chart-chart ni untuk anda semua. 1870. Okey. Ya, dia akan assume satu permulaan. Kalau dollar index bermula tahun 1970-an. Kalau currency sekarang, euro sebelum tahun 80 lebih, euro tak ada tau. Eurozone tak ada. Kita ada Deutsche Mark, kita ada mata wang lain. Jadi kenapa chart euro tu boleh panjang-panjang? Contoh, euro. Macam mana euro boleh ada chart tahun panjang? Sebab ini ambil korelasi kepada dollar index. Faham tak? Euro tak ada. Anda kata euro US dollar. Mana ada mata wang euro? Dia tu orang Zimbabwe. Mungkin. Zimbabwe kau pergi jauhnya. Ya, dia buat chart ni berdasarkan kepada apa yang ada pada ni. Jadi anda nak mula melukis dia, sebenarnya
saya bagi direct kepada anda cheat code dia. Kita akan cerita benda-benda ni sebab kita tak ada masa. Cepat sangat masa nak habis. Lagi 14 minit. Kita terus pergi kepada cara nak pakai. Saya direct bagi kepada anda cara nak pakai. Ini cheat dia. Print out benda ni. Print out benda ni. Kalau kita katakan dalam Elite Wave cuma benda ni je. Dia tak ada benda lain. Dalam Elite Wave, basic dia ada benda-benda ni je. Yang pertama adalah 5 wave impulse tadi. Yang kedua adalah diagonal. Inverse, itu je. Okey. Dan yang ketiga adalah kepada extension. Sama ada extension 3, extension 1 ataupun extension 5. Panjang-panjang-panjanglah 5 ni. Extension 5. Ini adalah chart yang membawa kepada arah. Yang kedua adalah pergerakan korektif. Pergerakan korektif, dia terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama, yang simple. Simple adalah yang berlaku kat sini, yang berlaku dekat kawasan ni, selepas pergerakan motif ni. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ini zigzag. Tak apa, jangan hafal nama dia dulu. Nanti nanti anda tengok dia. Yang kedua dikenali sebagai flat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Yang flat ni ada 3 jenis. Yang ini dikenali sebagai regular flat. Yang kedua adalah running flat. Running flat 1, 2, 3, 1, 2, 3 terlebih sikit. 1, 2, 3, 4, 5 tak pergi ke bawah. Yang ketiga adalah dikenali sebagai expanded flat. 1, 2, 3, 1, 2, 3 terlebih. 1, 2, 3, 4, 5. Beza dia dengan yang pertama, ini kaki kedua dia, ini tak lepas. Ini flat. Yang ketiga, triangle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Selepas tu dia naik balik. Ini triangle. Tahu je, tak apa. Tahu je. Lepas tu WXY. WXY gabungan benda-benda ni. WXY, ini WXY. Sama ada zigzag berlaku dekat sini, atau dekat sini, ataupun ketiga-tiganya zigzag. Ini WXY. WXY exact dia lebih sikit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. X, Y, X dan Z. Tak apa. Print out benda ni, lepas tu anda buka satu chart yang penuh. Contohnya macam euro US dollar tadi kan. Ni orang tanya macam mana nak start melukis Elite Wave ni. Ni cara dia. Anda buka chart mana-mana, kita buka euro US dollar ke apa-apa. Mana euro US dollar ni? Euro US dollar chart baru. Anda buka dia, buka time frame yang paling besar dia. Dapatkan complete chart dia. Dalam chart ini, berbanding dengan bentuk-bentuk ni, mana yang paling dekat dengan rupa dia? Macam mana entah nak print out, pergi download nota saya ni. Pergi dekat Facebook saya, ada Discord punya link. Anda tekan link tu, masuk dekat server tu, lepas tu anda pergi dekat notes. Dekat situ adalah nota-nota ni. Semua nota-nota ni semua ada. Print out lah dia. Okey? Ni tak dapat nak belajar sejam. Sejam kau dengar Elite Wave, lepas tu panggil aku Master Elite Wave. Pengsan. Tak ada. Mustahil. Mustahil, Farouk. Kalau tiba-tiba lepas dengar sekali, itu aku tahu, itu dahsyat tu. Saya pun ambil masa. Tak ada. Mustahil. Tak tahulah kalau otak jenis memang lekat semua kan. Itu lain cerita. Anda tengok bentuk-bentuk ni, anda tengok chart yang euro US dollar tadi,
dah ke mana dia pergi. Apa rupa yang paling kena dengan yang tu tadi? Kalau kita tengok yang ni, dia lebih sesuai ditandakan sebagai A, or whatever lah anda nak tandakan dia. Kan? Anda tandakan apa juga bentuk lah. Tu situ. Tengok apa rupa yang paling dekat dengan dia. Tak apa. Saya dah buat untuk anda semua ni. Semua ni. Ini bukan link group product, tak ada. Jadi apa yang kita lihat dekat situ, apa kita melompat-lompat cat ni tadi? Mana pergi euro US dollar tadi? Anda buka cat dia. Belakang sana dah jadi. Okey, yang ni tadi kita tandakan dia sebagai A, B, C, W, A, B dan C, X, A, B dan C, Y. Faham? Tak apa. Buka cat dia yang paling besar dan WXY menghabiskan something. Kalau 3 wave, ini adalah W. Ini dijangka menghabiskan X. Ini naik ke atas lagi menghabiskan Y. Masalah ramai buat edit wave adalah benda. Satu lagi yang jadi masalah dekat edit wave ni. Yang biasa diajar dekat you kalau belajar edit wave. Dia nak lukis semua 1, 2, 3, 4, 5. Saya tak tahu kenapa. Tak ramai suka cat WXY ni. Masalahnya terutamanya untuk currency, banyaknya adalah sideway. Anda boleh apply edit wave ni, boleh apply kat mana-mana semua. Carta COVID-19 pun boleh apply. Ngeri sekejap saya tengok hari ni. Dia applicable kepada semua cat. Okey? Tu cara asas dia. Buka cat yang paling besar, paling penuh dia punya maklumat, anda tu lukiskan. Ini nampak macam A. Ini ada divergence. Kat atas ni ada divergence. Ini B. Ini C. 3 wave. Kita tak dapat lukis ini sebagai 3 sebab kita ada divergence yang paling atas. Kenapa? 3 adalah momentum yang paling tinggi. Ini kita cover nanti. Nak buat flat to zone. InsyaAllah kalau boleh turun ke bawah. Kalau flat, kalau reversal ke bawah lagi bagus. Jangan kata dia buat pembetulan pian. Ngeri sekejap aku. Faham? Edit wave ni boleh bagi apa juga yang anda nak. Contoh, saya boleh katakan sini sebagai W. Saya boleh katakan sini sebagai A. Sini sebagai B. Dan kita ada benda ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ini apa ni? C. Ini X. Nampak? Kalau setakat edit wave. Saya bukan hanya buat edit wave. Edit wave tak penting pun. Cumanya anda kena faham struktur dia dulu. Ataupun kita boleh habiskan dia sebagai W, X dan Y. Ini sebagai W, ini sebagai X dan kita jangka ini ke atas. Nampak? Anda kena ambil satu tanggapan berasaskan faktor correlation dalam pasaran. Ada kumpulan-kumpulan dia, anda tak dapat buat edit wave cuma buat satu chart, aku lukis gold, aku kaya. Mustahil. Saya direct bagi tahu. Sebab saya pernah buat. Mustahil. Dia kena digunakan pakai bersama dengan korelasi yang kita akan cover minggu depan. Minggu depan market dynamic dan ia segala-galanya untuk chart edit wave ni. Anda cuma buat satu chart edit wave, itu mustahil. Direct saya bagi tahu. Boleh? Okey. Yang penting hari ini adalah anda dapat konsep asas dahulu tadi saya cukup happy kalau anda semua faham yang ini tadi. Anda faham yang asas kita tadi, bilanya kita ada trend.
Trend adalah bila kita ada siri pergerakan. Siri low, high, higher low. Di mana higher high terbentuk sebenarnya cuma high. Ni kata kunci. Nanti kita akan cerita pasal kenapa itu cuma high. Bila dia tak sampai 100%, dia buat correction dan kita dah ada trend. Soalan saya, kalau ini tadi cuma high, tak sampai 100, Razali dengar ni Razali. Kimi semua dah tahu benda ni. Sini cuma sama dengan 1, ini cuma sama dengan 1, ini cuma dengan 1, ini 1 besar kan? Kat sini, dah boleh trade tak? Sini dua yang lagi besar. Sini dua yang kecil. Dalam ni, dah ada trend tak? Dalam. Struktur dalam. Struktur yang besar dah ada trend. Sebab dia dah ada benda ni. Dah ada. Dalam struktur yang kecil, dalam yang kecil ni, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Lepas tu turun 2. Dah ada trend tak? Low, high, higher low, belum ada trend. Di sinilah faktor ketiga, ataupun faktor yang seterusnya, iaitu faktor momentum. Time frame yang anda masuk, kena dah ada trend. Kena dah ada trend. Maksudnya, dalam sistem 3711, dia kena buat break lagi, dalam kecil lagi fractal dia, barulah kita trade. Itu cerita nanti. Tapi saya nak anda fahamkan pasal 2 minit lagi. Pengsan. Yang penting saya sampaikan dahulu pasal struktur untuk trend tadi. Dan bila trend tu tak lengkap. Dan kita akan ceritakan bagaimana nak memahami pasal struktur motif dalam next session saya, dan kita akan cerita pasal struktur korektif yang kita boleh guna pakai untuk nak cari peluang entry. Okey, itu sahaja dahulu. Jadual pendek betul, itulah. Saya bagi salam pun 10 minit. Gelak dengan Razali pun dah 10 minit Razali. Habis kita Zuan. Okey, jadi dapat yang ni dahulu, saya cukup happy. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, ambil nota-nota ni, jangan ke mana-mana. Selepas ni saya bersama dengan Azmi, kita lihat application semua ni untuk kita nak trade lepas ni ya. Kita jumpa lagi selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lepas ni.